Assalamualaikum dan hai semua. Lama aku tak kongsi cerita dekat FS ni. Kisah seram dan menjadi sebagian besar dalam hidup aku. Dari kecil, aku sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian mistik. Tak kiralah secara nyata ataupun tak. Hari ini, aku nak cerita tentang misteri bunga putih. Kisah ini berlaku kira-kira 4 tahun lalu, waktu aku masih menuntut di sebuah pusat pengajian di Selangor. Sepanjang aku belajar di situ, banyak kisah seram yang jadi, tapi mungkin aku akan ceritakan lain kali. Kisah bunga putih ini terjadi waktu jungle trekking di Pahang. Jungle trekking ini adalah sebahagian dari aktiviti kami pada hari kedua assignment trip. Jungle trekking memang best, terutamanya bila dengan kawan-kawan yang sekepala. Alhamdulillah, tak ada yang bermulut celupar. Semua dah sedia maklum, adab masuk hutan. Hampir 1,5 jam kami dekat hutan tu. Kami tiba di lokasi air terjun. Ada beberapa grup belum sampai lagi. Tapi Abang Raden yang mengetuai grup 1 hingga 3 memberi kebenaran untuk kami mandi manda. Apalagi masing-masing terus terjun. Abang Raden dan pembantunya hanya duduk di atas batu sambil mengawasi aktiviti kami. Tiba-tiba rakan sekelas aku, nama dia Wafa, menunjukkan sekuntum bunga putih. Dia tanya kataku, "Iris, cantik tak?" Aku yang baru je naik ke tebing, sekadar mengangguk. Aku tak perasan lagi, bunga tu aneh dan pelik. Aku fikir bunga tu dari mana-mana pokok berdekatan. Sebab sepanjang berjalan tadi, ada juga 2-3 orang yang mengutip daun kering yang bersaiz besar untuk dijadikan kipas. Tiba-tiba, Abang Raden memberikan arahan. Kalau dah selesai, jom kita sambung perjalanan kita. Pastikan tiada barang tertinggal. Masa ni, aku berada di grup kedua. Kebetulan, Wafa juga sama grup dengan aku, dan dia berjalan di hadapan aku. Masa itulah aku tersedar akan keanehan bunga yang dia pegang. Wafa nampak gembira menghidu bunga di tangannya. Bunga berwarna putih kekuningan tu berbentuk seperti bunga lili, tapi bersaiz besar. Putihnya pula agak berlainan dengan warna bunga putih yang biasa kita lihat. Di setiap kelopak bunga tu terdapat bintik berwarna hitam. Disebabkan aku sangat dekat di belakang Wafa, aku pun turut dapat menghidu betapa wanginya bunga mekar tu. Dan masa tu aku tanya ke dia, berjalan penuh berhati-hati, "Mana kau kutip tu?" "Oh, bunga ni. Aku petik kat air terjun tadi." Selamba Wafa menjawab. Dia berterusan mencium bunga tu. Kau ni bahaya tau, petik bunga sesuka hati." Aku berbisik sebab aku bimbang Abang Raden dengar. "Lah, kenapa pula? Alam ni ciptaan Allah, bukan hak milik siapa-siapa." Wafa tak puas hati. Aku dengar dia mendengus marah. Lepas tu, kami pun berdiam diri sehingga sampai di checkpoint terakhir. Berjam-jam sehingga lenguh kaki berjalan. Balik dari hiking tu, pihak penginapan dah sediakan makan minum. Menu tradisi orang Pahang, tempoyak ikan patin dan pais. Punyalah sedap air tangan Kak Ina. Sampai hari ni aku terbayang. Tengah sedap kami semua meratap pais,
Tiba-tiba, seorang rekan kami meluru berlari ke meja kami. Nafasnya tercungap-cungap. "Weh, korang!" Aku nampak Wafa menari ke dalam bilik. Aku panggil pun dia buat tak dengar, kata Aini yang duduk sebilik dengan Wafa. Kami semua terkejut. Salah seorang dari kami bangun dan beritahu pensyarah. Aku, Aini, dan Zahira terus ke bilik Wafa. Kami buat biasa aja, sebab tak mahu yang lain kecoh. Nanti semua nak ikut, dan jadi hal lain pula. Bilik Wafa ni hujung sekali, jadi agak gelap, sebab sebelah tu hutan pokok bulu. Aku tak tahulah pokok bulu yang ditanam atau pokok bulu asal situ. Sebab elok je merimbun sampai naik ke atas bilik Wafa. Takut juga bila tengok. Kalau bukan hantu, mesti ular boleh menjalar, sebab merimbun macam tu. Sampai di depan bilik Wafa, Aini terus buka pintu, tapi dikunci dari dalam. Aini keluarkan kunci dari poket dan dia buka pintu. Tapi bilik kosong. Lampu, penyaman udara, TV, dan air di tandas semua terpasang. Wafa pula tiada. Dia pergi dewan makan kot. Zahira meneka. Tak logik lah. Dia cuma ada satu jalan je untuk ke dewan makan. Tak berselisih dengan kita pun. Aku membalas. Tiba-tiba terdengar suara Zulia. Dia baru sampai dengan pensyarah dan suami Kak Ina. Suami Kak Ina ni pandai sikit bab merawat orang ni. Wafa tak ada dalam bilik. Aini mengintai bawah katil. Tetap tiada. Tak sampai 10 saat, kami terdengar suara perempuan menyanyi. Bahasa apapun kami tak tahu, sebab tak jelas. Yang pasti, suara tu datang dari arah hutan pokok bulu. Itu mesti Wafa, kata Zulia. Punyalah susah nak masuk ke lorong tepi bilik Wafa, sebab batang pokok bulu tu dah bengkok. Dan suami Kak Ina sempat minta maaf, sebab tak sempat nak selenggara pokok bulu tu. Rupanya, di kawasan belakang tu agak bersih dan tiada rimbunan belukar atau pokok lain. Mata aku tertumpu pada seorang perempuan yang berbaju kebaya hijau pucuk pisang. Perempuan tu ialah Wafa. Dia masih menari dengan lenggoknya. Wafa berhenti menari dan menoleh ke arah kami. Matanya tajam merenung setiap orang. Tiba-tiba, bibirnya tersenyum dan dia kembali menari. Baru aku perasan, di tangannya tu ada bunga putih yang dia petik tadi. Sesekali, dia mencium bunga tu dari kelopak hingga ke tangkai. Bunga tu Wafa petik masa dekat air terjun tadi. Aku terpaksa beritahu pensyarah sebab aku bimbang kalau Wafa dirasuk gara-gara bunga yang dia petik. Pensyarah dan yang lain terkejut bila aku bagi tahu tu. Nak ambil boleh, tapi ada caranya, ada adabnya. Jom kita tolong budak tu dulu, kata suami Kak Ina. Dia dan pensyarah mendekati Wafa. Kami yang perempuan ni tunggu di tepi je, sebab perempuan kan lemah sikit. Aku tengok Wafa makin ke belakang. Air mukanya nampak bengis, seperti tidak suka didekati. Lepas tu, suami Kak Ina ni tanyalah, kenapa ganggu dia? Dia kata, Wafa ambil barang kepunyaan puteri dia. Sebab tu dia marah. Aku tahu barang yang dimaksudkan adalah bunga putih tu.
Sejujurnya, aku tak nampak apa-apa bunga yang mekar di air terjun tadi. Mungkin kebetulan Wafa ternampak bunga tu dari alam sana. Tu yang dia terus petik. Suami Kak Ina pun masih berdialog dengan benda tu. Tiba-tiba, Wafa membuka silat. Pensyarah cepat-cepat berjalan ke arah kami dan menyuruh kami berempat tunggu di depan bilik. Jadi masa tu, kita orang tak dapat tengok sesi buang benda tu. Cuma, kami terdengar suara perempuan menjerit dan suara suami Kak Ina. Sesekali terdengar suara pensyarah. Hampir setengah jam, Wafa dibawa pulang ke bilik dalam keadaan longlai. Tepi bibirnya ada sedikit luka dan kedua belah pipinya ada kesan cakar. Suami Kak Ina kata Wafa bertindak agresif tadi. Tapi syukurlah benda tu setuju untuk keluar dan bawa bunga tu pergi. Dan si Wafa ni pun menangis dan dia minta maaf. Lepas tu suami Kak Ina pun kata kat dia, jadikan ini pengajaran. Jangan sesekali kita bertindak melulu. Kalau suka apa-apa, boleh beritahu pada Abang Raden atau petugas lain. Selesai semuanya tu, kami kembali ke Dewan Makan. Tapi Aini dan Zulia duduk teman Wafa di bilik. Wafa masih lemah untuk berjalan. Dahlah seharian hiking. Lepas tu kena menari pula. Lagilah double penat tu. Mula-mula ingatkan semuanya selesai. Rupanya ada lagi gangguan. Ketika kejadian, kami semua baru selesai perbincangan sesi malam. Dalam pukul 11 malam macam tu, masing-masing dah boleh balik ke bilik untuk tidur. Jadi, kami pun balik ke bilik sambil bercerita. Tengah berjalan ke bilik masing-masing, semua rancak bercerita plan untuk esok. Tapi aku tengok si Wafa ni diam je, tak bersuara. Senyum pun tak. Mungkin dia masih belum sihat sepenuhnya. Tiba-tiba Wafa jatuh. Masing-masing terkejut. Wafa bukan jatuh pingsan tau, tapi dia merangkak. Dia merangkak membentuk bulatan dengan kepala ke kiri dan ke kanan. Matanya meliar, memandang sekeliling. Cara dia merangkak tu sama macam dalam cerita seram. Mula-mula perlahan, kemudian laju. Yang lain masuk ke bilik masing-masing. Aini, Iris, kamu berdua boleh tunggu. Mujur nama aku tersenarai. Dapatlah juga tengok. Sebab aku ni memang kepo semacam. Yang lain pun balik ke bilik atas arahan pensyarah. Kenapa kau datang balik? Kenapa kau ganggu budak ni lagi? Suami Kak Ina menyoal benda tu. Wafa tidak menjawab. Dia cuma menjeringai sambil merenung wajah suami Kak Ina. Senyumannya tu cukup menyeramkan. Walaupun si Wafa ni merupakan seorang gadis cantik dan juga manis. Suami Kak Ina ni pun hilang sabar. Dia membuka penutup botol air mineral, lalu dibaca ayat suci Al-Quran. Aku tengok Wafa menengking marah. Matanya terbeliak, kemerahan. Suami Kak Ina meletakkan tangan di ubun-ubun Wafa. Lalu mulutnya terkumat kamit membaca. Wafa meraung kesakitan. Lepas tu, dia suruh pulangkan barang dia. Akhirnya benda tu bersuara dengan dialek Melayu lamanya. Barang apa lagi? Aku sudah kembalikan bunga putih tu. Suami Kak Ina pun bertegas. Dia tak mahu terperdaya dengan hela benda tu. Benda tu menengking. Dia kata dia ambil bunga tu ada 2. Suami Kak Ina terkejut.
dia menyuruh aku dan Aini pulang ke bilik untuk memastikan ada atau tak bunga yang dimaksudkan. Kalau ada, bermakna Wafa memang ambil lebih dari satu. Memang nak kena budak Wafa nih. Aku pun bantu Aini mencari. Mula-mula aku ingat benda tu tipu dan sengaja datang untuk balas dendam. Tapi tiba-tiba saat Aini buka beg Wafa, terpampang bunga putih tu yang masih elok terletak di dalamnya. Otomatik satu bilik bau wangi. Kau tunggu dia sedar nanti. Aku nak ketuk kepala dia. Aini mengomel geram sambil membawa bunga keluar. Sejurus melihat kami datang bersama bunga tu, Wafa pantas mendengus. Pensyarah mengambil bunga tu lalu menyerahkannya kepada suami Kak Ina. Wafa cepat-cepat menyambar bunga tu. Dia menggenggam erat. Kau dah dapat semua hak milik kau. Pulanglah ke tempat kau semula. Suami Kak Ina bersuara tenang. Tiba-tiba Wafa pun jatuh. Dia pengsan. Suami Kak Ina menyuruh aku dan juga Aini membawanya pulang ke bilik. Pensyarah dan suami Kak Ina ikut sekali hingga ke depan pintu. Mujurlah, sekejap jadi pengsan. Pengsan-pengsan ayam macam tu. Dapatlah dia dengar bebelan dari kami semua. Lepas tu, si Wafani pun kata yang dia memang ambil bunga tu 2 kuntum. Pensyarah pun menggeleng dengar kata-kata Wafa. Suami Kak Ina hanya mampu mengangguk. Riak wajahnya biasa. Tidak nampak marah walaupun kami dah buat hal ke tempat dia. Wafa berkali-kali ucap terima kasih dan kata maaf kepadanya. Suami Kak Ina pun pesan kat Wafa. Dia harap tiada apa-apa lagi yang berlaku. Jangan ulang lagi kesilapan ni. Dan selepas tu, aku tidur di bilik Aini dan Wafa pada malam tu. Mujur, tiada gangguan lain, sehingga kami bertolak balik keesokannya. Okeylah, maaf kalau kisah ni tak seram. Tapi ambillah pengajaran supaya tak kena macam Wafa. Sekian cerita dari aku.